maybe please submit by you submit the soft copy on the 30th. I hope to receive your hard copy maybe on the latest by 5th. No, not latest by the weekend lah. Is it okay? On the 4th. Yeah? So after you have completed, you submit through online and please print and submit to me. Post, yeah, you post to me. Maybe on the 4th, yeah, by 4th of July. Okay. So that is for PBL. You submit the hard copy. Okay. Do you have anything to ask about PBL question? So you please follow the questions that I share with you. I know that some of you have friends from other groups, yeah. But you just use the question as what I share with you for my class, for my group. Okay. Okay. Right. So today I want to discuss administrative aspect of the tax system. The last topic, okay, topic 9. And on 28, I think if possible, we will finish the discussion for the tutorials. Yeah? Tutorial 5, 7, 5, 6, 7. Okay. I wrote in the portal, tutorial 6 is business income. Look, my numbering. Tutorial 1 will be your resident status. Tutorial 2, employment income. Tutorial 3, personal investment. Tutorial 4, donations. 4, 5, 6, business income, and 7, partnership. So we have not discussed tutorial 4, correct? Relations with so we will discuss tutorial 4, 6, and 7. On Sunday. So please prepare. You prepare with you stand by with your answer, yeah, for these 3 tutorials. So inshallah, I think we can finish. Yeah. Okay. So if let's say we finish by 28, yeah, the discussion of the tutorial, then that's it lah. The last class. And you have the rest of the time we will do the final assessment, yeah, in July. So our final assessment will as I explained to you last time, I informed you last time, we distribute on the 5th of July. So the arrangement for the final assessment we will inform you later. Yeah. Any questions to ask? You have any question? Madam, Yeah. how about the adjusted partnership with PBL? Where to insert it? The what? Adjusted? Partnership. Is it before we calculate? Is it before we minus the capital allowance or after we get the adjusted business income?
The adjusted partnership income, you mean? Yep. Yeah. Okay. In this case, okay. As we discussed before, individuals will receive business income. Yeah. Either from sole proprietor business or become, or he or she become partner in the partnership. So the partnership income is actually under section 4A also. Okay, so if let's say the person has sole proprietor income and partnership income, so you calculate the sole proprietor income first, and then later when you get the SI, statutory income from the first business, so you add with the income from partnership, still under 4A. Okay, is that clear? Yes, clear, madam. How about the MTD by employer and then the tax installment? The MTD by employer and then the total tax installment. MTD by employer. MTD is the monthly tax deduction. Deduct from the income of the employee, kan? Yeah. Kalau ikut look at chapter 5, when we want to calculate the tax liability, yeah, after you have calculated the tax payable, so that is the amount of the tax chargeable to the income for that year assessment. But since the person already has deducted installment of tax, meaning the MTD, so you minus first MTD, then the balance will be the tax liability or refund. You might have two possibilities. Oh, so it doesn't related to the business income, is it? Doesn't related to Business income. Since it is stated MTD by employer. kalau employer lah. Kalau yang by business dia ada yang CP 500 tu kan. That is installment for the business income. Boleh? Is that clear? Am I answering your question or not? I'm not clear, but I don't know. Maybe my groupmates clear with me. Okay, never mind. You can PM me later if you have questions. Okay. That's it. Any other question? Doctor, can you repeat about the partnership income? Partnership income. Which part? So, kena tambah balik dekat section 4A ke, Doktor? Bukan tambah balik. Dia adalah salah satu business source. Business income. Let's say you have one sole proprietor kan? Sole proprietor income. Dah kira sampai SI of the sole proprietor. Lepas tu, sebab you kata tolak capital allowance tu, tak boleh tolak lah daripada partnership income. Kan you kena tolak capital allowance tu daripada relevant business saja kan. So you have calculated the business, the income from the business, the sole proprietor. Lepas tu you tambahlah dengan income daripada partnership lah. Tapi masih di bawah 4A lah sebab partnership tu adalah income from partnership tu is section 4A. Kena letak bawah other income sebab dia bukan other income, dia adalah section 4A. Business income. Cuma source dia adalah daripada partnership. Okay, so maksudnya tambah selepas dapat statutory income ni lah ya? Ya, settle dulu yang sole proprietor income tu, lepas tu tambah lagi. Dia macam satu sumber pendapatan yang lain lah daripada perniagaan. Oh, okay. Dia adalah pendapatan perniagaan juga, cuma daripada partnership. Yang tadi you kira tu daripada perniagaan tunggal. Boleh? Yang faham? Itu kalau macam tax installment macam mana pula tu? Kenapa tax installment?
kalau tax installment tu kan untuk CP500 tu dia kata daripada business. So maksudnya kena tolak daripada business income ataupun macam mana? CP500 tu dia installment cukai. Dia macam MTD. So dia boleh tolak sama-sama lah selepas you kira tax payable. Tolak CP500, tolak MTD. Oh, okey, baik. Kan sebab dia CP500 tu adalah installment daripada business income. Maksudnya lembaga hasil ni dia dah buat anggaran from the your business income last year, kan? Dia dah buat anggaran how much you should pay installment for this year. So you bayar installment macam potongan gaji lah. Potongan gaji pekerja tu. Cuma yang ni adalah daripada business. Nampak tak? Dia sebenarnya adalah tax yang dibayar secara ansuran. Cuma macam prinsip MTD lah. Okay, faham doktor. Terima kasih doktor. Okey. Lagi? Ya? Okay. Alright, jom kita tengok sikit tentang administratif. Administratif ni, kena faham juga administratif part untuk income tax ni. Sebab satu, sekarang kita dah di bawah sistem taksir sendiri, kan? Self-assessment system. Kalau sebelum tahun 2000, Malaysia mengamalkan sistem taksiran formal ataupun sistem taksiran rasmi, ya? Official assessment system. Okay, di bawah official assessment system, pembayar cukai perlu kumpulkan semua dokumen. Contohnya macam saya makan gaji, saya kena kumpulkan borang maklumat tentang gaji saya, ya, daripada majikan. Kemudian apa saja risik-risik yang saya nak claim untuk kelepasan. Contohnya surat tawaran masuk universiti anak, kan? Ataupun surat rawatan perubatan penyakit kritikal contohnya, kan? So semua risit-risit tu, risit pembelian buku, semua kena kumpulkan dan submit kepada lembaga hasil. Okay? So pada masa tu, pegawai lembaga hasil ni dia akan buat pengiraan cukai kepada taxpayer. Setiap tu tandas tu. Okay. Selepas buat pengiraan cukai, dia hantar notis taksiran, dipanggil borang J form. Dalam notis taksiran ni dia tunjukkan berapa cukai yang kena dibayar oleh, yang kena dikenakan kepada pembayar cukai. So bila dapat notis taksiran tu, pembayar cukai diberi masa 30 hari untuk buat bayaran lah. Selalunya kita bayar di cawangan lembaga hasil lah yang terdekat. Kita pergi kat situ dan kita buat bayaran ataupun you post check ke ataupun buat money order ke, you jambat post and then post kepada pihak lembaga hasil. Itu cara yang sebelum tahun 2000. Tapi selepas tahun 2000 kita dah tukar kepada sistem taksiran sendiri, self-assessment system. Okey, assumption di bawah self-assessment system ni adalah semua taxpayer ni is knowledgeable. Maksudnya semua taxpayer ni macam kamu, dah belajar tentang cukai dan tahu mengira cukai sendiri. Okay. So sebab tu saya kata bila kamu dah complete chapter on personal relief semua tu, pengiraan cukai, maksudnya kamu dah boleh ataupun mampu untuk mengira cukai sendiri daripada pendapatan dalam section 4 tu, 4A sampai 4F. Itulah yang dikehendaki ataupun diandaikan dalam sistem. Maksudnya semua taxpayer is knowledgeable. Jadi apa yang berlaku? Taxpayer buat pengiraan cukai, so sampailah dia dapat tax liability macam kamu duk kira sekarang untuk kamu punya PBL ni. Kamu dapat tax liability tu contohnya 300. So kamu pergi dekat lembaga hasil, ataupun kamu buat bank transfer pun boleh, RM300. That's it lah. Nampak tak? Okay. So macam mana lembaga hasil nak tahu cara you kira tu betul ke tidak, kan?
Dia sama ada kalau you buat e-filing, dia akan check file you lah. Kalau you buat secara manual, you still kena submit orang written form. Tapi tak payah submit receipt ke, semua tak payah. Yang tu you simpan untuk kalau sekiranya lembaga hasil select you untuk di audit. Nampak tak beza antara official assessment system dengan self-assessment system? Okay. Official assessment system versus self-assessment system. So ini adalah perubahan yang berlaku lah dalam sistem percukaian individu, ya? Ke atas cukai pendapatan, ya, atau cukai pendapatan di Malaysia. Maknanya sebelum tahun 2000 dan selepas tahun 2000. Okay. Lagi satu perubahan adalah sebelum tahun 2000 kita menggunakan sistem taksiran sebelum. Okay. Atau dalam English yang panggil preceding year assessment. Okay. Di bawah sistem taksiran self-assessment system, method of assessment tu dah ditukar. Dia jadi current year assessment. Maksudnya pendapatan untuk tahun 2019 akan ditaksir pada tahun 2019 juga. Sebab itulah ada MTB tu. Maksudnya kita dah bayar secara anggaran. Dikira dalam tahun tu juga. Kalau dulu pendapatan tahun 1998 akan ditaksir dalam tahun 1999. So bila berlaku perubahan bajet, pendapatan tahun 98 akan mengikut bajet tahun 1999. Dia jadi taksiran tahun sebelum. Nampak tak? Preceding year basis. So mengelakkan benda-benda macam tu, technical aspect lah especially. So kerajaan tukar kepada current year assessment system. So maknanya pendapatan tahun 2019 akan ikut bajet 2019. Pendapatan tahun 2017 ikut bajet tahun 2017. Kalau tidak tu dia macam agak mengelirukan. Okay, dan ada beberapa lagi lah perubahan. Contohnya kalau kamu tengok sekarang imputation system tu dah tak ada. So companies tak payah simpan lagi account imputation system. Section 108 account. Semua dividen lagi mudah untuk sekarang ni dikecualikan kalau dividen tu adalah dari Malaysia. Kan? Dan kalau dividen tu atau pendapatan apa-apa pun bawa masuk dari luar Malaysia dah diberi pengukuran. So nampak sekarang pengiraan cukai jadi semakin mudah lah. Ya? Dan selain benda tu yang saya boleh kongsi adalah elah modal. The calculation of capital allowance pun sangat mudah, especially investment tax industrial building assessment. Okay. Kalau dulu pengiraan untuk bangunan yang dibeli sama dengan pengiraan IBA untuk bangunan yang dibina. Okay. Dan complicated sangatlah masa zaman saya belajar dulu. Dia macam kami duk rasa buatlah susah sangat pengiraan tax ni kan. So bila kita pandai dalam bidang taxation ni, bila jadi macam tax expert kan. So zaman dulu memang ada beza lah di antara tax consultant dengan finance consultant ataupun account consultant. Dia adalah macam semua orang tak suka langsung tentang tax ni sebab dia nak kena update knowledge dia tu every year. Yalah kan bila berubah bajet, so your knowledge ataupun apa info yang you dah belajar tu dia jadi obsolete, dia jadi dah tak relevant. Itu yang saya kata sekarang kamu belajar bajet 2019 kan. Later kalau next year pun dia dah jadi mungkin ada perubahan lah dengan bajet 2020 ni kan. Dan apatah lagi bila kamu graduate dan kamu nak mula kerja, kamu nak mula ada pendapatan. So at that time you have to be very careful. You make sure that you follow the current budget. Jangan kena argue dengan orang pula masa dalam kelas buat Dr. Nuraza dia cakap memang macam ni pengiraan dia. Kamu jangan argue macam tu. Sebab masa kamu belajar ni adalah bajet 2019. Contohnya macam lifestyle untuk relief kan.
sekarang 2,500 kan. Mungkin zaman kamu nanti bila kamu dah ada income untuk kamu tax nak dikenakan cukai, mungkin lifestyle masa tu dia beri pelepasan 5,000. Sebab sekarang ni kita rasa tak cukup 2,500 tu sebab kerajaan daripada asalnya untuk pendiam sekarang dia dah gabung dengan segala data perkhidmatan internet dan sebagainya, dan perkhidmatan internet semua tu memerlukan kos dan kita belanja banyak kan, especially kalau ada anak-anak yang di universiti, misalnya mak ayah lagi asing akaun dia dan anak-anak yang masing-masing ada akaun data internet kan. Memang 2,500 tu sangat tak cukup lah. Dan lagi satu mungkin dari segi insurans life policy kan. Dan terlanjur bercakap tentang insurans ni, as I would like to advise lah kepada kamu semua ya. Kalau siapa yang belum ada lah insurans medical lah especially So once you dapat kerja ke, you dah ada income sikit. Kalau sekarang masa PTPTN pun sebenarnya kalau kamu bijak, kamu boleh cuba save kan. Untuk 1 bulan tu kamu save untuk beli kamu punya medical insurance kan. Saya nampak benda ni adalah satu keperluan lah. Sekarang dia orang muda ke orang tua dia bukan nak sakit mana. So dan kos rawatan perubatan sekarang sangat mahal. Kalau kamu itu kalau di swasta lah, kalau di hospital kerajaan pun kadang-kadang kamu nampak banyak queue kan, kamu nak pergi tapi kamu queue, kadang-kadang queue tu berbulan untuk jumpa dengan pakar kan. So sebolehnya kamu dan ahli-ahli keluarga kamu pastikan masing-masing ada lah. Dan kalau kamu beli masa umur kamu ambil polisi masa umur kamu sekarang, dia tak mahal mana pun ya, dalam 100 lebih tu juga. Nanti bila kamu dah kerja, dah ada gaji lebih, kamu top up lah polisi kamu. Dan lagi satu, make sure polisi insurans ni kamu kena beli daripada orang yang memang kerja dia tu adalah sebagai ejen insurans dan dia sangat bertanggungjawab. Kamu jangan simply kadang-kadang bad experience yang orang dapat, orang tak nak insurans ni sebab beli daripada seorang ejen ni dan dia tak jaga klien. Tapi sekarang ni ramai dah graduate yang menjadikan insurans ni sebagai kerjaya. Saya pun ada beberapa orang student saya daripada zaman dulu lagi waktu saya mula kerja pun ada seorang pelajar ni dia grad dengan first class honours masa accounting, tapi dia bidang dia tu bukan accounting apa, dia memang bertuan Great Eastern sebagai insurance agent dan make a lot of money lah. So cari orang yang memang macam tu dan dia servis yang baik lah. Bila kamu ada masalah dia, bila masuk hospital dia akan tolong claim untuk kamu. So that is my advice lah. So kamu ambil nak beli kereta ke nak beli apa, make sure kamu ada at least medical card lah. Okay, now jom saya share screen untuk kita discuss tentang tax ini. Saya share screen yang slide yang baru yang saya share dalam WhatsApp. This slide is actually shared by Dr. Saidatul. Ini bukan saya yang buat ni. Dr. Saidatul dan dia share, so saya share dengan student dia dan dia share dengan semua lecturer yang ada. Saya rasa nampak cantik slide dia kan. Okay, so kita guna yang so that kamu pun taklah boring sangat. Sebab ini adalah chapter yang berkaitan dengan teori kan. Tadi kamu kata saya dah cakap banyak kan. So at least ada color-color taklah mengantuk. Okay, as we know, kita fokus kepada tax administration untuk
income tax saja, cukai pendapatan. Kamu jangan ingat kata cukai pendapatan saja yang kena bayar di Malaysia. Kamu telah bayar bermacam-macam cukai kan. Contohnya kamu dah bayar cukai apa sebelum ni, GST kan. Yang kamu juga kamu dah juga bayar apa, sales tax lah, service tax lah, stamp duty kan. Kamu buat perjanjian untuk masuk universiti ataupun perjanjian PTPTN kamu kan. Dan kamu tengok mak ayah pun mungkin ada dah terlibat dengan bayaran stamp duty ya, contoh dari so apa so ini adalah jenis-jenis cukai lah kan. Dan kamu kena ingatlah ada dua jenis cukai di Malaysia ni, satu direct dan indirect. So yang kita bercakap sekarang ni adalah direct tax. So direct tax ni diuruskan oleh lembaga hasil dalam negeri. Kalau kamu later, kamu nak buat komplain tentang GST, kamu nampak tak ni? Nampak tak slide saya? Diam je. Nampak? Lupa nak tanya. Okey, ikut saya silap share. Right. Okay, so okay. So apa? Kita kalau later lah kamu nak share, kamu nak komplain ataupun kamu nak tanya tentang GST contohnya kan, ataupun tentang sales tax, kamu jangan pergi dekat lembaga hasil. That one you have to go to custom department. Dan sekarang ni untuk makluman kamu lah, lembaga hasil dan custom department ni memang ada apa, satu hubungan yang baik lah dengan TISA, dengan school kita. Sebab macam lembaga hasil ni dah ada cohort dah. Dia punya staff lembaga hasil ni ambil master program dengan kita, Master of Science International Accounting. Dan this year insyaAllah kita ada Master in Taxation. So saya nak promote juga kat kamu sebenarnya, bila kamu dah grad nanti, lepas degree, kalau kamu nak buat master di TISA UUM ni, kita ada Master Science in International Accounting dan Master in Taxation. Kalau kamu minat master tentang taxation, jom buat master di sini, Master in Taxation. Dan untuk pengetahuan kamu, Master in Taxation ni hanya ada di TISA UUM sahaja. Tak ada lagi di mana-mana universiti dalam Malaysia. So it is a good opportunity. Okay, this one. So ini kita dah sebut ni jenis-jenis apa tax yang dikutip ataupun yang di takbir. Okay. Alright. So bila kamu tengok kataan DG ni kan, sebenarnya tu adalah Director General lah, very powerful sebenarnya Director General. Dia di bawah Kementerian Kewangan lah. Income tax dengan apa ni, lembaga hasil dengan custom ni adalah di bawah Kementerian Kewangan. So bila ada keputusan ya, suatu keputusan dibuat di pihak kementerian, maka kalau berkaitan dengan taxation ni serah kepada lembaga hasil ataupun custom. Apa beza custom dengan lembaga hasil ni? Satu, dari segi punya pentadbiran lah kan, maksudnya custom ni jaga indirect tax, lembaga hasil jaga direct tax. Tetapi dari segi organisasi, lembaga hasil dalam negeri ni dia adalah lembaga, dia board. So maksudnya dia ada authority untuk tentukan gaji staff dia, bonus staff dia kan, ada authority yang asing. Kalau custom department, dia masih lagi di bawah kerajaan. So contohnya kalau kerajaan kata bonus untuk pekerja tahun ni RM500, 500 je lah kan. Tapi kalau lembaga hasil dalam negeri, diorang boleh dapat lebih daripada itu, terpulang kepada
berapa adalah portion-portion dia kan, korang je lah yang tentukan. Maksudnya di pihak Director General ataupun lembaga hasil sendiri yang menentukan urusan organisasi lembaga hasil. Maksudnya dia tidak dikawal oleh kerajaan. Ya. So dalam kes ni, kamu boleh juga lepas kamu grad tu cari peluang untuk bekerja dengan lembaga hasil. Kalau kamu minat lah ya untuk taxation. Dan kamu jangan terkejut bila kamu pergi tengok kepada staf lembaga hasil ni, diorang ada in-house training yang sangat bagus. Ya? Maksudnya, kalau kamu tengok senior-senior staff dia, dia bukannya datang daripada background accounting ataupun background taxation saja. Dia ambil daripada bermacam-macam background. Even ada English literature. Ada seorang student saya, lembaga hasil ni, dia buat PhD. Dia background dia adalah English literature. Kan? Tapi bila masuk ke dalam lembaga hasil ni, diorang ada in-house training yang sangat baik. So semua orang akan jadi tax professional ataupun tax officers. Tax officer yang memang professional dalam bidang taxation. So dia train kerja dia semua. So nowadays the accounting students has to also compete with the engineering student, banking student kan. Kerana engineering tak boleh dapat kerja kan. Yang the first class student kalau kau apply dekat lembaga hasil, they can be accepted. Sebab dia nak orang yang smart dalam bidang komputer ke semua, dia akan terima, dia tak kisah background. So not necessarily only the accounting student can be staff of lembaga hasil dalam negeri. Okay. So you have equal chance regardless of your bila you nak apply untuk lembaga hasil. So tak semestinya you grad dalam bidang human resource kan, you tak boleh join lembaga hasil kan, sebab diorang pun ada human resource department dan diorang ada risk management department yang sangat ya. Nah. Cepat rumah tadi. Ni ada dekat WhatsApp je. Okay, right. So kita sambung. So DG Powers ni include due authority tu, maksudnya dia kalau kamu tengok dalam perbincangan dalam chapter-chapter kita kan, tengok tertakluk kepada approval by DG kan, DG provided apa-apa. Nampak very powerful lah. Dan sekarang ni DG ni, Director General of Lembaga Hasil Dalam Negeri ni, Datuk Sri Sabin. Datuk Sri Sabin ni dia baru je grad dapat PhD daripada kita lah, daripada UUM. Okay, last year dia punya convocation. So maksudnya okay, kita punya sharing ni, so staff kita ataupun academic staff kita juga adalah guru-guru lah sebenarnya kepada staff-staff di lembaga hasil. So kita ada good link dengan lembaga hasil dan staff. So we hope that we can share more experience with our students at degree level and also at the master and PhD. Okay, right. So dia ada power dari segi apa? Contohnya macam kat sini lah, call for a specific return and production of books. Production of books ni kamu jangan ingat macam kena kena terbitkan buku, bukan macam tu. Maksudnya buku-buku account ataupun accounting records. Okay, kalau DG minta, so you have no right to say no. You have to fulfill. Dia boleh datang geledah rumah you. Sampai tak itulah dia punya power. Ya. Require full and free access to all lands. Maksud dia kalau dia dah select you untuk audit dan dia akan ada power, ada diberi kuasa untuk mendapatkan segala maklumat yang diperlukan. Ya. So sepatutnya tax officers ni dia macam auditor juga lah, dia kena practice independent kan, dan dia orang memang adalah antibody. Dan saya ada seorang student master saya, master in taxation sekarang ni,
dia memang daripada unit audit di lembaga hasil dalam negeri. So bila kita bincang dalam kelas, dia akan boleh share lah apa pengalaman dia, apa kerja dia, apa yang dia jumpa bila dia pergi buat audit kan di companies, big companies ataupun di semua tempat lah yang dia buat audit. So dari situ kita boleh tengok macam mana kerja seorang auditor di lembaga hasil. Okay, next. Okay, apa dia objektif dia? Objektif untuk pentadbiran lembaga hasil dalam negeri ni atau pentadbiran cukai di Malaysia, of course lah kan. Satu untuk collect taxes lah kan. Bila lah gamaknya Malaysia ni nak kita tak payah bayar income tax. Okay, macam di Brunei. Kan Brunei tak ada income tax. Kalau kamu bukan orang Brunei, kamu pergi kerja kat sana. Bukan treatment lah sebab kamu bukan orang Brunei. But in Brunei there is no income tax. It is not collected from the taxpayer, from the people. Right. Okay. To instill public trust in the fairness and excellence of the present tax system. Setakat ni kita nampak lembaga hasil sangat menjagalah yang ni trust. Dia kena buat supaya rakyat percaya duit yang dibayar tu digunakan dengan sebaiknya. Tapi sebenarnya bila sembang dengan student master dan PhD kita, diorang ni kerja dia collect je, kata doktor kami collect je, memang setiap tahun kami punya KPI untuk collect tax tu akan meningkat kan, akan increase daripada tahun ke tahun untuk collect tax. So kita kena cari jalan untuk dapatkan lah amount yang ditetapkan untuk KPI masing-masing. Tapi kita serahkan semua duit tu kepada kementerian. So dari segi agihan, dari segi penggunaan tu memang bukan lembaga hasil. Lembaga hasil hanya mengutip to collect taxes. Bukannya ada authority untuk membuat agihan. Itu semua adalah oleh Kementerian Kewangan. Tapi pihak lembaga hasil kena ada usaha-usaha yang dibuat supaya kita percaya dan kita rasa mudah untuk bayar cukai, taklah menyusahkan. Contohnya kalau direktur hanya boleh bayar cukai di HQ lembaga hasil Kuala Lumpur. Kalau saya yang duduk di Alostar ni, you have to travel to KL. You kena pergi bayar dekat kaunter. Apa yang tu menyusahkan kan? Mandikan tu. Padahal sebenarnya kita boleh Tu toilet tu saja, kuning. kan? So itu adalah contoh-contoh inilah Tu guna excellence sabun of the present system. Terjuning. Bila saya sembang dengan pelajar saya daripada Nigeria, ramai pelajar daripada student Tak daripada ada lah. Nigeria yang datang buat master dengan kita, buat PhD dengan kita dan buat tentang tax compliance di negara masing-masing. Bukan saja Nigeria, ada daripada Jordan lah, Syria lah, Yaman lah. So bila kita share tentang experience tentang tax system negara masing-masing, di Nigeria, saya ingat lagi student master saya tahun 2014. Dia kata kalau di sana tax officer tu yang akan collect cukai. So cukai dibayar secara cash Elektronik. bagi kepada tax officer tu. Dan dia kata memang sangat berlaku rasuah lah kan. Kalau katakan tax you berapa-berapa, you bayar sikit kat dia dan you bayar sikit untuk lembaga hasil. Maksudnya memang itu adalah praktis di sana pada masa tu. Okay. So dari segi sini, kita memang cerita macam mana tax administration di negara kita yang kita buat kan. Dan memang diorang balik sana dan diorang dah banyak buat publish article dan now their tax system is very much. So ada yang daripada student kita tu balik jadi lecturer kat sana dan balik jadi tax officer, okay. Dan ada juga yang jadi tax professional. So apa yang dia belajar dari sini,
dia bawa balik sana. Even ada seorang ni dia kata, doktor you tahu tak, kalau di sana kita sapu sampah kan, sapu sampah dia keluarkan daripada kawasan rumah kita. That's it lah, you ikut suka lah, maksudnya you just bersihkan rumah you, sampah tu you sapu je lah tanpa ada rasa bersalah langsung kan, maksudnya sampai ke tahap itu dia kata. So bila dia datang sini tengok macam mana kita kawasan kita, dia kata at least itu pun dah cukup menjadi satu pengajaran kat dia orang. Kau bayangkan ya, masa zaman-zaman awal tahun 2010 dia datang sini. Dah tekan ke belum? Okay, to encourage the public to voluntarily pay their taxes. Ini. Maksudnya adakah kamu sekarang ni bila kamu dah rasa dah belajar tentang cukai kan, kamu rasa kamu bila ada duit nanti, bila dapat pendapatan, adakah kamu rasa kamu nak volunteer bayar cukai? Cuba jawab kat saya. Kamu volunteer tak nak bayar cukai? Okay, saya dapat gaji sebulan 1,000, katalah 3,000 kan. So, bila saya memanglah saya kena bayar cukai kan, kamu macam kena bayar cukai. Tapi adakah kamu rasa saya bayar cukai ni memang dengan rela hati saya? Itu adalah itu antara isu-isu yang dikaji lah di peringkat master dan juga PhD. Why people pay tax? Ada orang mudah dia bayar cukai, tak ada masalah, kena bayar 500, bayar 500. Tapi kenapa ada orang yang nak evade tax, tak mau bayar cukai? So itu adalah yang kamu boleh belajar lah. Bayar zakat dia doktor, itulah kalau di Yaman dia ada dua. Satu you bayar zakat, sistem dia, sistem zakat bayar Islam. Satu lagi bayar tax. Kalau dia orang tak ada sistem macam kita. Kalau di Malaysia kita bayar zakat, zakat tu, amount zakat tu kita boleh tolak daripada dijadikan relief. Maksudnya kita bayar satu ya, tu ramai orang bayar zakat, tapi bila kira pendapatan, bila kira cukai, so zakat tu adalah relief. Jadi dia mengurangkan cukai. Itu kerajaan kita buat. Tapi di Yaman tak macam tu. Satu you bayar zakat, satu you bayar cukai. Maksudnya dua benda yang berbeza. Nampak tak? Sekarang ni kamu tak nampak lagi lah. Kamu boleh kata bayar zakat je. Tapi later bila kamu terpaksa obey dengan segala Income Tax Act ni, kamu akan ada different perspective. Alright. Okay. Another thing yang very important juga adalah types of assessment under SARS. Maksudnya yang ni, apa taksiran yang dibuat, yang perlu dibuat oleh taxpayer kan. Okay, yang ni saya akan share slide yang satu lagi ya. Ataupun kamu boleh tengok daripada dalam modul. Kita tengok modul lah. Okay, modul page berapa? 293. At the same time, let me share the slide. Meanwhile, kamu cuba baca page 293. Types of assessment. Okay, share ni. Okay. Types of assessment, kita ada original, ada 7 semuanya. Original assessment, this is made with reference to the particulars given by the taxpayer in the relevant written form. So original assessment maksudnya yang kamu sedang buat untuk PDL tu. Form B atau form
DE. Kalau untuk individu lah, itu adalah original assessment lah yang kamu sedang prepare. Okay, original assessment, taksiran asal. Okay. Kamu tengok power DG kat sini ya. However, the DG can exercise his discretion in the following. Satu, IRBM judgment. In this, the DG reject the return submitted and apply based on judgment to determine the chargeable income. Maksudnya, kalau kamu submit borang B atau borang B, tapi IRB officer lah. Bila DG ni maksudnya dia turunkan kuasa kepada semua officer lah ya, yang terlibat dengan urusan administratif ni. So, dia rasa betul ni cara lembaga taxpayer kira. So, dia boleh keluarkan keputusan kata reject this original assessment dan kita akan buat pengiraan kita sendiri. Dan yang kedua, non-submission of return. Kadang-kadang taxpayer dia tak submit. When no return is submitted by the taxpayer, the DG can apply based on judgment to determine the chargeable. Okay. Dia tak submit, tapi DG ada power untuk reduce assessment. This happened during appeal process in which the taxpayers reach an agreement with the DG to revise assessment. Which lead to the reduced assessment. Contoh, kamu buat original assessment tapi kamu dapati ada sesuatu lah menyebabkan kamu nak appeal, kata oh saya dah sebenarnya taksiran saya bukan sebanyak tu kan? So kamu buat appeal, bila dah dapat kata sepakat, maksudnya taxpayer dah tunjuk bukti-bukti dia dan lembaga hasil pun setuju. So dia akan keluarkan reduce assessment. Maksudnya reduce ni adalah nilai cukai yang dikurangkan daripada taksiran yang sebelum. Okay, additional assessment. Okay, yang ni tambahan pula. Bukan reduce kurang cukai. Yang ni tambahan. This happen when the DG determine that taxpayer made an omission of certain income while filing the return, or tax refund has been made in error. Or C, additional income which had not been taken into account has been identified. Maksudnya daripada taksiran yang asal, original assessment tu, tengok-tengok DG dapati bahawa ada income yang tak dilaporkan. So, dia akan keluarkan additional assessment. Ataupun dalam keadaan tertentu menyebabkan income tu dapat kemudian. Ya? Dan taxpayer macam buat dek je, tak nak declare kan. So dia boleh ada power untuk buat additional assessment. Ataupun bila dah buat original assessment, dia tengok pengiraan adalah refund kan. Jadi DG lembaga hasil pun dah pulangkanlah duit, masukkan dalam akaun taxpayer. Tapi dia orang dapati tax refund has been made in error. Tersilap, sebenarnya bukan refund ataupun terlebih refund. So ini akan dikeluarkan additional assessment. Dan mungkin ada additional income which has not been, ni macam tak sengaja, tak disengajakan, tak diambil kira dalam original assessment. Okay, next is composite assessment. This is made when taxpayer made an incorrect return by omitting or understating income or provision of incorrect information. Macam dia sengaja lah ni ya. Kat kursi tu ada. Kat kursi. Okay, the director may issue a composite when a taxpayer default in furnishing a return, fails to give any notice of chargeability. Maksudnya dia tak declare. Dia rasa dia tak perlu bayar cukai pun kan. Makes an incorrect return. Okay. Dan di sini dia kata in composite assessment ni normally will be issued after the preliminary discussion or review with the taxpayer. Contohnya taxpayer tu dah kena audit kan. So ada buat discussion dan masing-masing telah setujulah untuk dibuat composite assessment. Tapi composite assessment ni dah ada unsur penalty. Kan yang terkurang plus penalty. Okay. So dia akan jadi final tax. So bila ada composite ni dia dah tak boleh buat apa-apa rayuan. Maknanya final tax.
yang digunakan kepada taxpayer. Increase assessment. Increase assessment is made to taxpayer when he reach an agreement with the DG for an increased assessment to review process. Yang ni pun maksudnya maksudnya telah pergi kepada step yang seterusnya lah, maksudnya selepas investigation ke selepas audit. So akan keluarkan increased assessment. Dan kalau kamu tengok dalam page 295 ya, the taxpayer has no right to appeal against the increased assessment. Tak boleh buat rayuan dah. Takat tu je, maksudnya kena bayar lah cukai yang ni. Okey, yang keenam, advance assessment. Maksudnya kalau dalam keadaan tertentu, contohnya a taxpayer chooses to carry on a business, a taxpayer commences to receive employment income, pension, annuity and periodic payments, taxpayer is about to leave Malaysia. So semua ni macam menyebabkan pendapatan tu pada tempoh akan datang. Jadi lembaga hasil ni ada kuasa untuk buat advance assessment. So keluarkan dulu taksiran terdahulu. Okay, protective assessment. This is issued to prevent an assessment from being time barred. Contohnya ada takat di mana kan kita kena simpan rekod tax tu selama 7 tahun. So bila berlaku tax investigation contohnya, lembaga hasil perlu cari bukti-bukti kan, dan dia mengambil masa. Kadang-kadang makan masa bertahun-tahun kan. So nak mengelakkan daripada melebihi daripada tempoh yang dibenarkan untuk membuat penyiasatan tu, so boleh dikeluarkan protective assessment. Maksudnya kita lembaga hasil akan keluarkan protective assessment ni untuk protect supaya kita tak terikat dengan tempoh masa yang telah ditetapkan. Okay? Maksudnya walaupun melebihi tempoh masa tu untuk kita dapatkan evidence dan sebagainya, masih lagi lembaga hasil boleh mengeluarkan assessment kepada taxpayer. Protective assessment. Okay. Ini adalah berkaitan dengan assessment. Okay, saya stop balik. Saya pergi kepada slide yang sebelum ni. Okay. Itu adalah assessment. Nah, sekarang kita nak kenal juga kesalahan-kesalahan dan juga denda atau penalti. Kamu nampak kat sini? Denda dalam bentuk wang ringgit dan juga penjara. Sebab kita deal dengan akta. So bila akta, semua orang boleh dibawa ke mahkamah kalau berlaku kesalahan. Okay. So kamu tengok failure to furnish an income tax return. Kalau kamu tak submit borang return pun kena denda. Ya. Kamu tengok kat sini denda yang dibuat oleh taxpayer sendiri, ya. Dan juga kamu beringat bila orang bagi kamu tolong isi borang cukai ke, kan nanti kamu jadi tax agent ke, tax professional ke kan. Ni kamu assist any other person to evade tax. Kamu juga akan dikenakan cukai. So dikenakan denda ataupun dibawa ke mahkamah. So bila kamu kerja dengan satu company contohnya, dia nak ajak kamu untuk lari cukai, kurangkan cukai, sengaja tak declare income. Kamu kena beringat tu, assist or advise without reasonable care others to under declare their income. Nampak tak? Jangan pandai-pandai nak buat tax planning yang menyalahi undang-undang cukai. Ya? So semua tu akan gunakan denda dan juga penalti. Okay, next. Okay, yang ni. Ini pun termasuk dalam administration juga. Okay, contohnya macam di bawah bila kita ada PKP ni, kan?
dengan serangan COVID-19 ni. So, biasanya borang BE dan bisnes borang BE kena submit pada 30 April. Sepatutnya 30 April 2020. Tapi baru ni kerajaan ataupun lembaga hasil dia dah extend 2 bulan. So due date dah jadi untuk tahun ni lah, tahun 2020, 30 Jun 2020 untuk borang BE. Kalau borang B, business income ni, dia extend sehingga 30 Ogos. So kalau biasanya 30 April untuk BE, 30 Jun untuk saya cakap tentang individual. Kena cakap untuk individu. Kalau company dia kena isi borang C. Jadi benda-benda ni bukanlah maklumat-maklumat ni tak susah nak dapat. Just masuk dalam website lembaga hasil. So nanti bila kamu kerja, explore lah maklumat-maklumat di situ. Pagi tadi ada seorang student saya ni, dia baru dapat kerja dekat custom. Saya tak tahulah kenapa. Dia mesej saya cari maklumat yang ada, doktor ada tak slide on GST. Saya kata ni nak buat apa pula ni kamu ni? Silap nak kena rangka untuk GST ke apa? Dia kata taklah, dia kata ni lah saya nak tengok, dia kata apa yang tentang GST. Dia kata saya share slide GST. Okay. So maknanya apa yang kamu belajar ya dalam kelas teks ni, insyaAllah ada kaitan. Sebab itulah kita masukkan Part D dalam PBL kamu tu ya, untuk lifelong learning. Maksudnya ilmu-ilmu kamu belajar ni kamu akan guna insyaAllah dalam kehidupan. Okay. Tax compliance. Compliance maksudnya comply kepada Income Tax Act. So compliance. Ini ada tax compliance ni kalau kamu buat master atau degree atau PhD lah. Memang topik favorite lah ni. Kaji tentang tax compliance of taxpayer kan. Tax compliance maksudnya macam mana kita nak kata seseorang tu telah comply. Dia membayar cukai pada masa yang betul. Okay, contohnya 30 April hantar borang bayar cukai pada masa yang betul dan bayar amount yang betul. Maksudnya pengiraan cukai pun betul. Dia tak kurang, tak lebih. Adalah compliance. Okay, ni responsibilities taxpayer. Okay. Kamu bila dah ada pendapatan, kamu tak boleh tunggu lembaga hasil datang cari kamu untuk bagi borang cukai. Tak, dia bukan macam tu. Under self-assessment system, bila kamu ada pendapatan, kamu yang wajib untuk declare. Untuk bagi tahu lembaga hasil, okay, saya ada pendapatan ni, bawah section apa-apa ke. Kalau kamu tak tahu, kamu tunjuk ke dia, saya dah mendapat ni pendapatan ni tapi saya tak tahu kategori apa dan furnish tax returns, tadi itulah, borang B atau borang BE. Notify any change of address. Kamu tak boleh nak kata, tak saya tak dapat terima, tak terima pun apa-apa surat mahkamah ke apa. Tengok-tengok kamu dah tukar alamat. Kamu tukar alamat, kamu tak habaq dekat lembaga hasil. Pay tax on time by installment or monthly tax deduction. Kalau kiranya makan gaji. Kalau kamu operate a business, kamu kena make sure kamu ada installment tu lah, isi borang CP 500. Okay, employer pula. Kalau nanti kamu buka bisnes ke, kan? Ataupun kamu kerja di satu company dan kamu jadi employer, kan? Kamu ada orang bawah kamu, employer. Kamu ada juga tanggungjawab kamu. Satu, of course lah, potongan cukai lah. Yang kedua, ada tambahan maklumat employee ke apa, naik gaji ke apa, semua memang bawah tanggungjawab kamu. Especially kalau kamu kerja bahagian human resource. Employer shall pay to the DG not later than 15 days of every calendar month the total amount of tax deducted. Ya, maksudnya selepas kamu potong gaji pekerja kamu tu, jangan duk rolling lah pula duit tu. Dalam masa 15 hari mesti submit kepada lembaga hasil. Ya. Furnish a complete and accurate employees information. Maklumat employee mesti kamu dapat
kena pastikan tepat dan update ya, dihantar ke imigrasi. Okay, tax avoidance and evasion. Okay, tax avoidance. Tax avoidance ni dia macam tax planning lah. Tax avoidance, apa beza avoidance dengan evasion ni? Avoidance, kamu menggunakan apa? Contoh, kamu dah belajar tentang pelepasan kan? Okay. So macam mana kamu nak reducekan tax ni? Okay. Seboleh mungkin kamu cuba menggunakan pelepasan-pelepasan yang dibenarkan dalam akta cukai tu. Okay. Sebelum ni mungkin tak pernah pun kamu ambil internet, letak atas nama kamu sendiri sedangkan kamu tak ada pendapatan. So might as well kamu letak atas nama mak ayah kamu. So bila letak nama mak ayah akan dapat tolakan lifestyle tu. So itu adalah tax avoidance. Maksudnya kamu cuba mengurangkan cukai dengan menggunakan peruntukan-peruntukan yang diberi dalam akta cukai. Itu adalah tax avoidance. Kalau tax evasion, ni memang criminal offence. Maksudnya memang kamu kesalahan yang boleh dibawa ke mahkamah. Kamu sengaja dapat pendapatan RM5,000, kamu kata dapat RM3,500 kan. Malam-malam jual ada aktiviti sampingan, kamu ada jadi ejen apa-apa ke, dapat pendapatan lebih daripada gaji. Tapi yang tu kamu tak declare. Memang tax evasion lah, pelarian cukai. Nak lari daripada bayar cukai. Okey. Willful evasion, ni lebih lagi serius lah. Dia punya tahap kesilapan ataupun kesalahan ni kan. Willful evasion. Any person who willfully and with intent to evade. Ni lebih kepada tax evasion lah. So, dia ada beberapa ni. Tengok kategori-kategori. Kalau kamu masuk dalam kategori ni, maksudnya kamu dah terlibat dengan willful evasion. Omit from a return any income should be included, make a false statement or entry in the return, gives a false answer to a question asked or request for information. Kan kalau tax officer tanya, kamu bagi maklumat tak betul. Prepares or maintain or authorize the preparation or maintenance of false books of accounts or other false record. Baru ni saya sembang dengan student yang kelas saya MIT tu, bahagian audit. Dia kata dia dah 9 tahun kat kawasan dekat Department of Auditor di Magasil ni. Dia kata kadang-kadang kita cuit sikit je, orang yang buat salah ni dia akan cerita habis. Dan dia akan cerita benda-benda yang sebenarnya benda tu yang dia nak sorok tapi dia cerita. Okay. So, kadang-kadang bila buat salah ni dia rasa lain macam kan. Dia rasa suspend dia tanya. Especially yang datang tu adalah tax officer. So dia kata banyak daripada interview tu dia dah dapat lah apa yang sebenarnya nak disembunyikan oleh klien. Okay. Falsifies or authorize the falsification of books or account or other records. Sengaja nak buat salah kan. Lagi salah. Makes use or authorize the use of any fraud, part or contrivance. So ini lebih hebat lah buat cara-cara fraud ni kan. Okay, kesalahan besar. Okay, so semua ni ada dalam akta cukai ya. Section 114, Section 1. So bila ada dalam akta cukai, boleh dibawa ke mahkamah. Okay, example of last kali, tax audit framework, differences between two types of audit. Senanglah, desk audit dengan field audit. Kalau desk audit ni, mungkin kesilapan yang kecil je. So, taxpayer dipanggil ke pejabat bagasil. Saya pun kena panggil hari tu. Sebab dia query saya punya claim untuk pembelian buku kan. Lepas tu saya cari receipt tak jumpa. Dia sebenarnya bukan tak jumpa. Buku saya tu, buku anak saya sebenarnya. Anak saya dia ambil textile di sebelum tu dia ambil di MSU, fashion design. So bila buku tentang fashion ni, especially buku overseas, dia mahal dalam 200, 400 kan. Saya pula kirim kat kawan saya beli dekat LCC. So bila kawan beli, saya pun segan lah nak minta
receipt. Macam malu-alah lah pula lagi dia kata saya tak percaya kat dia. Saya tahu dah mesti saya kirim dan akan kena panggil dengan lembaga hasil. So apa yang saya buat, saya bawa buku tu. Bawa buku tu pergi kat ni lah, lembaga hasil Al-Ustaz. Saya kata nak ceritalah keadaan saya tu, saya semalam malu-alah nak minta receipt tu daripada ni kawan saya. So but this is the book that I asked him to buy lah kan. So dia take note lah buku tu dan harga buku. So satu saya nak cerita tentang kepentingan untuk simpan resit. Satu lagi, kamu jangan lari daripada lembaga hasil ni. Kan? Kalau kamu berada di pihak yang benar, kamu ada bukti, kamu tunjuk je apa bukti yang kamu boleh ada. Kan? Supaya sebab dia orang pun manusia juga kan, orang macam kita juga. Dan dia memahami keadaan kita kan. So cerita dia berterus terang. Kalau banding dengan zaman dulu, lembaga hasil ni waktu dia orang ada official assessment system tu, dia orang garang, dia orang dasar tutup pintu. Kadang-kadang pengiraan dia orang silap kan, bila taxpayer ada yang pandai-pandai yang faham sikit tu, kita question kan, dia tak suka lah kan. Tapi nowadays lembaga hasil sangat open door dan discuss dengan kita kan, especially yang tengoklah bila dia orang pun datang belajar maksudnya they are more open now. So apa masalah you, jangan lari daripada income tax, berjumpa dan bincang. Okay, field audit takes place at taxpayers premise, maksudnya dia dah turun ke pejabat kamu, rumah, ke kedai ataupun ke premis perniagaan kamu, memang nak geledah. So you have to give full support and also full cooperation. Kalau dia kata buka sekejap bilik ni, kenapa kunci apa semua, tak boleh nak berdolak dalik lah. Okay, so sajalah nampak yang penting tentang tax ni. Saya harap kamu faham lah yang saya katakan. Ada soalan tak nak tanya? Saya nak share sikit ni tax investigation lah. Tadi tax audit, now saya nak tunjuk sikit tax investigation. Jadi ada dua, satu tax audit, satu tax investigation. Okay. Kalau tax investigation ni dia melibatkan kes yang lagi besar. Tax investigation, kalau kamu tengok dekat website lembaga hasil, dia ada tax audit framework, tax investigation framework. Tax investigation framework is issued by IRB to ensure that tax audit is carried out in a fair, transparent and impartial manner. It outlines the right and responsibilities of audit officers, taxpayers and tax agent in respect of the tax audit. Okay, yang ni okay, objective of tax investigation. So dia to assist tax auditors to carry out their work effectively. Yang ni adalah berkaitan dengan framework lah yang dikeluarkan oleh lembaga hasil. So maknanya kenapa dibuat tax investigation framework ni dan dia dihebahkan kepada semua orang, supaya semua orang baca tax investigation dan tax audit framework ni dan semua orang faham apa sebenarnya yang berlaku dalam proses audit dan proses investigation. Jadi dalam kes ni kita nampak lembaga hasil tu bersifat terbuka lah kan, dia taklah datang sebab dia bagi tahu juga apa tanggungjawab taxpayer, apa hak taxpayer kan. Dia bukannya simply boleh segah dia akan kena inform kata bila nak datang dan perlu sediakan tempat lah untuk tax audit dilakukan. Contohnya sediakan satu ruangan, letak meja, kursi so that nanti dia orang mudah untuk semak. So tax audit framework dan tax investigation framework ni dihebahkan kepada semua orang dan dinyatakan ataupun diletakkan di dalam IRB website.
Okay. So itu saja perkongsian saya. Dan saya tentang tax administration. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Sambil tu saya share balik ni. Saya tengok ada yang masuk, ada yang keluar ya. So hopefully you dapatlah apa yang saya nak sampaikan ya. Bila saya sampaikan kuliah kan dalam kelas, saya seorang menyampaikan kepada kamu yang ada mungkin 40 orang. Dan kamu kena ingatlah pemahaman setiap orang adalah berbeza kan, walaupun penyampaian saya ni sama je, kamu semua dengar benda yang sama. Saya tak ada kata okey, grup ni saya cerita macam ni, grup ni saya cerita kan. Dan satu lagi, sebagai orang Islam saya percaya kepada rezeki kan. So kalau kamu datang kelas dengan niat yang baik kan, mohon daripada Allah untuk mendapat rezeki ilmu kan, kamu menjaga adab-adab sebagai pelajar kan, hubungan belajar dengan guru kan, dalam mana-mana kelas, dalam mana-mana situasi, dalam majlis ilmu, rezeki itu adalah diberi, adalah anugerah Allah yang Allah bagi, rezeki ilmu, rezeki nak faham kan. Dalam remote learning ni saya nampak sebenarnya COVID-19 ni sangat memberi kesan yang pada saya positif yang banyak kan. Kalau kamu tengok di peringkat international, bandingkan Malaysia dengan US, Malaysia dengan Europe, sebelum ni kita sangat mengagungkan, maksudnya kita look up pada negara-negara yang maju kan, yang menjaga hak asasi lah kononnya kan. Jadi sebenarnya bila dalam keadaan macam ni, kita nampak rakyat Malaysia ni sebenarnya lebih berdisiplin, lebih terbuka, lebih kooperatif, lebih bijak kan. So benda-benda macam tu adalah something positif yang kita learn. Satu, dan satu lagi dari segi pendidikan kan, kita dah berada dalam remote learning sekarang ni kan. Dan apa yang selain daripada inovasi ya, peluang-peluang menggunakan teknologi kan, tapi pada saya dia mengajar kita untuk nilai-nilai dalaman kita ya, values individual, contohnya macam lebih trust ya. Maksudnya sekarang ni saya pun dah tak boleh nak cubit kamu, tak boleh tarik telinga, tak boleh kan. Apa-apa yang you buat tu saya yakin lah, saya trust, saya percaya kamu buat apa yang sepatutnya kan. Sebagai pelajar, of course lah bila datang waktu assessment, bila sampai pada assessment, kita menekankan kepada jangan ada tiru, jangan ada corporate untuk tolong menolong dalam menjawab kan. So sebab benda-benda tu bila saya buat assessment nanti, saya hanya dapat daripada apa jawapan yang kamu bagi kat saya. Di sebaliknya tu, mungkin di luar daripada jangkauan akal fikiran saya lah, saya tak tahu, mungkin kamu cooperate dalam bentuk macam mana pun saya tak tahu kan. Contoh dalam PBL, saya pun hanya boleh kata saya tak suka free rider kan, tapi mungkin dalam satu grup tu tengok ada 2 orang yang duk buat kerja kan, tapi nama kat depan tu 5-6 orang. Tapi benda tu kalau tak diberitahu kepada saya, so assessment saya nanti adalah sama rata lah, nampak tak? So siapa yang tak buat kerja, dia dapat assessment sama macam orang yang buat kerja kan. So saya yakin, apa yang saya yakin adalah punishment saya ni, punishment daripada Allah, daripada God, from God is more than my punishment. So kamu kena ingat yang tu. Okay, sebab Allah tu dia melihat semua kan. Macam saya atas kapasiti saya je lah kan. Kamu faham tak maksud saya? So nanti bila final assessment, bila tutorial ataupun PBL, benda-benda cooperation kan, benda-benda values dalam manusia ni, so in this situation remote learning, so benda-benda tu sangatlah berharga sebenarnya ya, untuk kamu maintain, untuk kamu jaga
kan, supaya assessment kamu, markah kamu, grade kamu yang kamu dapat itu adalah selayaknya yang kamu deserve, bukannya atas penganiayaan kamu, penipuan kamu, atas penganiayaan ni maksudnya kamu menganiaya kawan dalam grup contohnya kan, ataupun kawan tak bagi jawapan kamu marah dia kamu nak juga jawapan kan, untuk kamu copy. So penganiayaan, penipuan semua tu adalah ihsan lah, datang balik kepada Islam, iman dan ihsan. Maksudnya you buat contoh integrity, kalau dalam word English dia kata integrity, maksudnya you buat sesuatu walaupun orang lain tak nampak kan, you buat baik walaupun dalam keadaan di mana orang lain tak nampak. Faham tak maksud saya? So bukanlah nak kata kita kena melihat pada situasi apa sebenarnya yang Allah nak tunjuk, apa sebenarnya yang Tuhan nak tunjuk kepada kita dengan datangnya coronavirus. Sebenarnya pada saya banyak positif daripada negatif. Yang negatif, kalau sekiranya kita macam di US tu lah kan, kamu tengok macam mana impact kepada satu negara yang besar. Yang dulunya kalau boleh lah memang nak pergi US lah kan. Kalau nak travel, kalau dah sampai US rasa macam hebat lah kan dia pergi US ni. Tapi sekarang kamu nak pergi US kan. Even tanya anak saya yang 8 tahun tu pun dia pun tak, belum ni nak pergilah US tu, tengok review by Ryan tu, nak pergi sangat US, I want to go. Now dia tengok dengan coronavirus segala berapa ratus ribu orang mati, dia pun dah risau, dah tak berapa nak gairah sangat nak pergi kan. So saya nak kamu sebagai pelajar di universiti, sebagai pelajar IPT, sebelum apa-apa, satu, kamu memang kena selalu berfikir, gunakan akal fikiran yang diberi oleh Tuhan kepada kamu. Berfikir dalam konteks yang luas, bukannya dalam menggunakan dengan pandangan yang lumut. Berfikir dan jauhkan daripada prasangka yang negatif. Menggunakan fikiran kamu untuk melihat perkara-perkara yang positif. Dan bila sekarang ni ramai yang kata macam mana ni bila kamu grad, adakah kerja kamu, adakah apa. Kamu tengok kepada cicak saja. Cicak tu dia makan, saya rasa kamu dah pernah dengar dah kan, ustaz-ustaz dah cerita yang ni. Cicak tu nature dia adalah dia makan benda-benda yang terbang. Adakah cicak boleh terbang? Kan? Cicak tu tak boleh terbang pun. Tapi macam mana dia boleh hidup kat rumah kita, kat dinding-dinding tu? Gemuk-gemuk je cicak ni dengan diberi lidah yang panjang dan diberi akal lah kepada mangsa-mangsa cicak ni kan, lalat-lalat, nyamuk-nyamuk, serangga-serangga untuk terbang mendekati cicak tu kan. So dia bolehlah tangkap makanan dia. So apa yang saya nak cakap sebenarnya adalah be positif, okay? Berdoa banyak-banyak dan kamu kena lihat sesuatu itu dengan pandangan mata yang luas. Jangan banyak merungut, tapi cuba cari apa peluang yang aku boleh dapat dalam keadaan ni. Apa yang aku boleh buat. Explore yourself. Bakat apa yang kamu ada. Kan? Kamu lihat macam mana orang yang tak ada apa-apa dah jadi seseorang dah jadi kaya raya. Contohnya macam waktu PKP hari tu kan, Sugu tu, dengan YouTube dia, masak kari, masak benda-benda yang simple kan. Tapi kamu tengok macam mana perubahan daripada seorang yang tak ada apa-apa kepada seorang yang ada value mata masyarakat. Kamu tengok macam mana penggunaan bahasa. Adakah orang akan suka tengok contoh saya bagi macam Datuk seperti yang suka cakap kasar, suka cakap perkara-perkara yang macam condemn orang lain kan.
dia tak akan bertahan lama kalau nilai-nilai yang begitu. Dan saya selalu cakap pada diri saya, kalau saya ada peluang untuk bercakap kepada orang lain, kepada audiens, satu benda yang saya pasti insyaAllah akan lupa adalah untuk bercakap tentang adab. Adab. Ya. Kerana Rasulullah pun diutuskan kerana untuk memperbaiki akhlak manusia pada masa itu. So, dalam keadaan apa sekalipun, jagalah adab kamu, jagalah akhlak. Okay. Alright. So, saya rasa itu je yang saya nak pesan. Ya. So, kita ada satu kelas lagi insyaAllah. Saya harap next class ni kamu prepare dengan jawapan-jawapan kamu. Maksudnya kamu standby lah sebab nanti saya akan minta share screen kan. Dan saya nak volunteers ya untuk share sebab bila saya tengok kamu share jawapan kamu tu kita boleh discuss dengan laju dan saya suka bila kamu share kamu tak segan pun dengan mistake kamu buat. Memang itulah sebenarnya cara untuk belajar. Janganlah segan dengan mistake. So saya sebolehnya nak apa yang saya nak timbulkan kepada pelajar-pelajar saya adalah keyakinan diri. Ya, keyakinan diri tapi maksudnya keyakinan diri untuk bercakap satu ya, dan tak segan dengan kesilapan yang kita buat yang kita tak tahu kan, especially dalam menuntut ilmu. Okay. Kalau dalam keadaan lain, okay, kamu mestilah telah berusaha untuk membuat sebaiknya kan, buat yang terbaik untuk ditunjukkan kepada orang lain ya, dan juga mudah-mudahan kamu niatkan apa yang kamu tunjukkan itu akan memberi manfaat kepada orang lain. So bila manfaat ilmu tu dia akan bawa sampai kamu di sana kan setakat di dunia saja. Itu adalah cara-cara untuk kita dapat bekalan. Ya. Alright. So semua dah ni ya. Semua dah boleh ni ya. Kalau tak boleh apa? Scan attendance, kamu tuliskan metric number. Alright. So thank you so much. Assalamualaikum. Dan kalau kamu ada apa-apa nak tanya, segan nak tanya kat sini, kamu boleh PM. Ya. Okay. Kita jumpa lagi insyaAllah. Ahad depan. Assalamualaikum. Bye-bye everyone.